Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi pada hari ini, rakaman ini untuk bertujuan membentangkan kajian artikel yang kumpulan kami diberi tajuk iaitu Peranan Terma Masyarakat Barat atau Kristian dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan rasa bersyukur yang tidak terhingga kehadrat Ilahi atas memudahkan kami dalam menjayakan kertas kerja ini kerana ianya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan terutamanya ketika musim pandemik COVID-19 ini berlaku. Tetapi atas pertolongan orang sekeliling, kami dapat menjayakan kertas kerja ini dengan jayanya. Akhir sekali kami ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Farhanin Afzal binti Mazlan dalam membantu kami sekumpulan untuk memahami dan memberikan panduan dalam kertas kerja ini. Dengan panduan tersebut, kami dapat menjadikan kertas kerja ini dengan masa yang ditentukan. Jadi, kumpulan kami akan mengupas dengan lebih lanjut pada bahagian-bahagian telah kami bincangkan bersama. Yang pertama sekali, kami akan membentangkan tujuan kajian, metodologi kajian, pengenalan dan objektif kajian serta kesimpulan. Sebelum kami pergi dengan lebih jauh, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai abstrak kajian ini. Jadi, kajian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan peranan terma barat atau Kristian dalam melestarikan konsep etika dan peradaban, perkembangan dan peranan terma barat atau Kristian dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Bahkan di antara pemikir ataupun falsafah barat yang menceritakan perdebatan tentang konsepsi sekularisme yang bertujuan membebaskan manusia dari agama dan pengaruh metafizik yang mengawal logik dan bahasa. Nilai dan etika di barat terus berevolusi mengikut perurutan zaman akibat pemisahan ketiadaan nilai sumber dari wahyu autentik sebagaimana Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim pada masa kini. Oleh itu, aspek sebegini dapat dikaitkan tentang penyebaran artifak liberal dalam sesebuah agama sama ada memakai idea-idea ini dan mengangkat label idea tersebut dalam aspek liberal. Tujuan artikel ini ditulis adalah bertujuan untuk memaparkan pemikiran tokoh ilmuwan barat tentang nilai dan moral atau etika secara kronologi. Ianya bermula pada zaman Renaissance dan pencerahan tokoh-tokoh barat hingga kini. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada tujuan kajian. Okey, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perkembangan dan peranan terma masyarakat barat atau Kristian dalam melestarikan konsep etika dan peradaban terhadap sektor dan ilmuwan terhadap aspek barat. Seterusnya, untuk metodologi kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan atas talian dengan merujuk sumber seperti jurnal, buku, artikel, prosiding, seminar, keratan akhbar, carya laman sesawang yang berkaitan dengan fokus kajian, kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai rujukan di dalam penulisan. Pada objektif kajian dulu. Saya meneruskan pada pengenalan dan objektif kajian. Sebagaimana kita tahu, ketika peluasan agama Islam sejak dulu lagi, ia merangkumi segala aspek kehidupan seseorang individu. Bahkan bukan hanya individu, ia juga merangkumi kehidupan sesebuah masyarakat di dalam negara. Topik yang ingin dibincangkan oleh kami di dalam penulisan ini berdasarkan artikel kami terhadap peranan terma masyarakat barat ataupun Kristian dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Perkembangan nilai dan moral serta definisi dan kepercayaan terhadap peradaban. Antara pertama objektif kajian, peradaban membawa maksud keadaan kehidupan manusia yang semakin maju di dalam segi rohani dan jasmani. Peradaban amat penting bagi sesebuah negara kerana ia membantu sesebuah masyarakat mereka untuk membentuk karakter diri mereka yang ke arah lebih baik dan menjalankan kehidupan bersama tanpa ada masalah. Daripada hasil kajian dan bacaan dari artikel konsep nilai dan peradaban barat,
Tinjauan dalam aspek nilai. Artikel tersebut telah memberikan penerangan yang amat mencukupi dari segi cara peradaban orang Barat dan Islam. Dengan selarinya agar pembaca artikel ini tidak akan keliru dengan isi kandungan yang telah dinyatakan oleh penulis. Telah menyelidik dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan sebagai rujukan. Beliau juga ada bekerja dengan penulis yang lain bagi menghasilkan lagi bahan ilmiah untuk menerangkan dan membincangkan idea-idea mereka. Objektif kajian kedua adalah bagaimana Barat dapat membantu manusia membina etika yang baik dan dari aspek seni bina, perkahwinan, kesihatan, pakaian, hiburan dan sastera terhadap ketamadunan Melayu di dalam diri mereka. Dan yang ketiga adalah memahami peradaban Barat dan Islam dan menyatakan bahawa agama dan bangsa dapat menjadi sebagai penyatuan masyarakat. Di dalam objektif ini, karya penulis ini dapat memberikan idea untuk pembaca bagaimana tentang hubungan agama Islam dan bangsa Barat bagi mewujudkan masyarakat yang hidup di dalam suasana yang harmoni. Di dalam sekeliling kehidupan manusia kita mempunyai hubungan dan tujuan. Pada kajian teoritis, Okey, kita kembali kepada kajian teoritis. Okey, dunia ni terbagi kepada dua belahan iaitu timur dan barat. Dan setiap belahan itu masing-masing mempunyai peradaban, kebudayaan, adat istiadat dan tradisi yang berlainan sama sekali mengikut konsep teori perbezaan. Akibat perbezaan ini, Eropah mencari jalan yang memisahkan peradaban timur daripada masyarakat timur dan cuba menyebarkan aspek-aspek ketamadunan mereka. Seorang pengarang Inggeris yang terkenal iaitu Rudyard Kipling pernah mengungkapkan kata-kata berikut. East is east and west is west. Never the twins can meet. Selain itu, kuasa-kuasa Barat cuba mengubah sistem pemerintahan Islam kepada sistem pemerintahan Barat, termasuk sistem pendidikan dan pemikiran umat Islam. Selepas Perang Salib, bentuk-bentuk penentangan Barat terhadap Islam dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti undangan, politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan sains. Kita ke objektif pertama. terima kasih. Saya ingin menceritakan tentang perkembangan dan kepercayaan konsepsi Barat pada zaman pertengahan. Seperti tajuk yang saya terangkan tadi, perkembangan dan kepercayaan konsepsi Barat dalam artikel seperti ini, kita mengetahui budaya Barat pada zaman kini bebas menganut agama. Sebagai contoh, pelbagai agama. Contohnya Kristian, Islam, Yahudi, Freemason, Buddha. Oleh yang demikian, rakyat mereka mengamalkan pelbagai jenis agama seperti Kristian, agama Freemason, Buddha, Hindu, Islam. Okey. Ianya terjadi pada zaman Renaissance kerana pergolaan di antara ilmuan-ilmuan terhebat dan terjadinya zaman penyembahan. Ianya semua berlaku pada abad pertengahan iaitu medieval age, terjadi pada jangka masa 600 hingga 1050 Masihi. Di Barat sebagai Age of Faith, iaitu tahun ketakutan di saat manusia percaya kepada Tuhan tanpa mempertanyakan lagi. Zaman tersebut adalah zaman berpengaruh kuat terhadap gereja dalam kehidupan masyarakat dan mengajar dan ilmuwan Barat. Ortodoks gereja, iaitu ketua gereja sangat berpengaruh. Ia terpengaruh pada ketua gereja. Akhir sekali, secara umumnya logika di abad Kristian dan ajaran filsafat Yunani telah ditekankan menjadi sebuah pelayaran terutama pada teologi kebenaran. Seterusnya bermula pada premis yang dibangunkan. Doktrin dipaksa secara politik rentan menggunakan cara kekerasan.
Okey, seterusnya kita beranjak kepada perkembangan dan kepercayaan terhadap konsepsi barat pada zaman Renaissance. Seperti yang telah dipelajari pada abad 16, dikenali zaman bercanggah dan zaman pergolakan agama terhadap konspirasi baru, iaitu penyembahan dan dikenali kelahiran kembalinya peradaban Yunani Romawi. Oleh yang demikian, terhasilnya kepentingan terhadap kebijaksanaan. Maka itu liberal ini menaikkan dan membangkitkan kapitalis. Kerana individu bijaksana yang akan menjadi kaya, malah individu tidak bijak akan tetap miskin. Sektor ini dapat dilihat pada zaman sekarang meskipun di negara Islam dalam sektor pendidikan. Okey, perkara tersebut kita dapat lihat aspek pada zaman kini masih menggunakan aspek sebegini. Okey, maka itulah pentingnya keilmuan terhadap diri. Kebebasan juga bergantung pada kebutuhan dalam mencari kebahagiaan hakiki. Oleh yang demikian, kebutuhan hukum manusia tidak dapat mengatasi hukum Tuhan kerana hukum Tuhan sudah pun mencukupi. Okey, kita berganjak kepada perkembangan dan kepercayaan barat pada zaman pencerahan. Pada awal abad ke-18, di Eropah terjadi zaman pencerahan yang dapat mengadaptasikan terhadap aspek etika yang betul. Filsafat Hume dianggap reasonalisme dogmatis sehingga etika di kaum rasional dihancurkan. Hak dan keadilan merupakan artikel virtual bergantung kepada aspek sosial. Akhir sekali, kehidupan intelektual pada abad 19 merupakan masa yang kompleks dibandingkan pada abad yang sebelumnya. Terima kasih. Kita beranjak kepada falsafah, etika dan peradaban di barat dalam aspek kehidupan. Okey, saya akan teruskan dengan falsafah, etika dan peradaban di barat dalam aspek kehidupan. Okay. Dalam aspek etika kehidupan di barat, kita dapat lihat bahawa masyarakat barat ini menjadikan kepercayaan mereka sebagai sumber bagi pembentukan serta pembinaan konsep-konsep dalam masyarakat mereka. Kewujudan konsep-konsep ini adalah hasil daripada kedatangan kepercayaan seperti Mid-Level Age, Renaissance dan Au-Galaru. Kepercayaan ini juga adalah disebabkan oleh agama dan kepercayaan terdahulu masyarakat barat itu tersendiri. Konsep-konsep ini merupakan falsafah etika dalam kehidupan masyarakat barat dan ia menjadikan perkara ini sebagai kepercayaan mereka. Pertama ni Katolik. Katolik ni merupakan doktrin gereja sesebuah konsep yang menjadi pegangan kepada masyarakat barat pada pertengahan yang mementingkan aspek pengaturan moral dan keagamaan. Konsep ini merupakan hasil daripada Paus Gregorius dalam menggabungkan etika Kristian dan filsafat Yunani pada zaman ke-8 di barat. Konsep ini pada tahun pertengahan iaitu 1225 hingga 1274 Masihi. Falsafah ini juga menunjukkan bahawa sesuatu agensi itu tidak terletak pada indera seperti kebolehan jasmani, kehormatan, kemenangan, kekayaan, kekuasaan dan tubuh yang indah. Falsafah seterusnya ini berkonsepkan pemujaan dan digelar sebagai humanis yang menjadikan sesuatu konsep itu lebih modular dan moden dari aspek konseptual pada abad pertengahan. Konsep humanis ini berpegantungan terhadap konsep liberal yang dianggap sebagai partistik. Hal ini membawa maksud wujudnya sikap moral dan nilai terhadap diri sendiri lebih moden dan terbuka terhadap kebergantungan dari aspek bebas dari dominasi Kristian abad pertengahan dan wujudnya golongan anti-Kristian dalam memodenkan idea baru tentang peradaban dan budaya. Seterusnya, anggapan liberal lebih meluas dan digelar sebagai rasionalisme Spinoza kerana konsekuensinya.
Masalah etika dalam teorinya dimulai dengan pengurangan terhadap penghuraian hal efek ataupun dikenali sebagai hal perasaan. Falsafah ini bertujuan untuk menguasai sesuatu perasaan kendiri sebagai sesuatu kebijaksanaan atau kebaikan. Dari aspek sebegini, mereka beranggapan seseorang individu itu dapat merealisasikan diri dalam mengikuti konsep mempercayai perasaan untuk mengenal diri kendiri dan berusaha untuk menuju kepada Tuhan. Sponsor dari ertinya lain adalah perasaan. Dari aspek empirisme pula, empirisme boleh dikenali dari segi bahasa lainnya adalah pengalaman. Akhir sekali artikel ini membincangkan peradaban dan terma barat pada abad pencerahan iaitu Aufklärung pada abad ke-18 di Eropah. Hal yang demikian mentafsirkan terhadap aspek realiti bendawi dan rohani yang bermaksud kenyataan terhadap manusia dan Tuhan. Ajaran ini telah dilakukan pada abad ke-18 sehingga kini dalam memesongkan peradaban dan akidah serta moral terhadap manusia. Hal ini jelas menunjukkan bahawa setiap kepercayaan mementingkan tentang keharmonian dan kasih sayang terhadap sesama makhluk tidak kira hidup atau yang mati. Kita akan teruskan lagi kepada objektif yang kedua. Objektif yang kedua pula. Bagaimana orang Barat dapat membantu manusia membina etika yang baik dan dari aspek seni bina, perkahwinan, kesihatan, pakaian, hiburan dan sastera terhadap ketamadunan Melayu. Seterusnya. Dinamika pengaruh peradaban Islam dan ketamadunan Barat dalam kebudayaan dan pendidikan mencerdaskan kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Makna dinamika berasal dari kata dinamik Yunani yang bermakna perubahan. Dinamika adalah fakta atau konsep yang merujuk kepada keadaan perubahan terutama pada kekuatan, daripada Kurt Lewin tahun 2013. Justru dinamika yang dimasukkan dalam kertas kerja ini adalah budaya Melayu dan pendidikan Islam terus dilihat dinamik dengan bimbingan Islam terhadap keadaan semasa, sekalipun berhadapan pengaruh peradaban Islam dan juga peradaban Barat. Tamadun Melayu telah muncul di alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Begitu juga dengan beberapa kerajaan yang wujud sebelum kedatangan Islam, seperti Langkah Sukar, Sriwijaya, Lembah Bujang, Kedah, Kuala Selising, Perak dan Majapahit. Kerajaan ini menjadi pengasas kepada negara-negara kota yang membentuk tamadun Melayu Islam kemudiannya. Hubungan antara Melayu dan Islam terlalu rapat sehingga sukar untuk dipisahkan. Malahan dalam konteks Malaysia, Islam itu sering disinonimkan dengan Melayu, seolah-olah Melayu ialah Islam, Islam ialah Melayu. Seterusnya. Malaysia dan pengaruh Barat dilihat sememangnya sinonim, apatah lagi tanah Melayu ini mula dikuasai oleh pengaruh British semenjak tahun 1771 sehinggalah Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Ini bermakna selama 186 tahun negara ini berada dalam taklukan pemimpin British. Walaupun setelah 62 tahun negara ini mencapai kemerdekaan, tidak dapat dinafikan aura pengaruh Barat daripada penjajah masih lagi menaluki minda rakyat negara ini. Jika dilihat, banyak pengaruh Barat yang masih lagi merajai pemikiran rakyat Malaysia, khususnya golongan belia alaf baru. Antara pengaruh Barat yang masih lagi diguna pakai dan mungkin akan selamanya dipraktikkan di negara ini adalah seperti kapitalisme, di mana kita boleh lihat pengumpulan kekayaan oleh golongan tertentu dan tidak membahagikan sumber kekayaan untuk dinikmati bersama-sama golongan lain seperti pengaruh sosialisme. Pendek kata, yang kaya akan terus kaya, yang miskin akan kekal miskin. Ini juga mempengaruhi masyarakat Melayu dalam budaya dan etika seperti dari aspek seni bina perkahwinan, kesihatan, pakaian, hiburan dan sastera dalam tamadun Melayu. Seterusnya. Dalam budaya seni bina dan ragam hias, kedatangan Islam ke tanah Melayu membawa pengaruh yang tersendiri kepada corak budaya termasuklah dalam seni bina dan ragam hias binaan. Islam tidak hanya datang membawa keindahan dan kecantikan di dalam seni bina saja, tetapi turut membawa konsep kesederhanaan dan kesopanan dalam masyarakat Melayu. Seni bina dan ragam hias rumah Melayu adalah ringkas dan mudah dengan menggunakan ciri binaan dan bahan binaan dari alam semula jadi. Hal ini dapat diperhatikan melalui struktur binaan bumbung yang terdiri daripada umbia, daun nipah, ijuk dan betam.
Begitu juga dengan struktur utama rumah seperti tiang dan lantai yang menggunakan kayu. Menurut salah satu aspek yang ditekankan dalam binaan rumah orang Melayu adalah penghayatan pada hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan seperti pembinaan beranda yang sesuai untuk menyambut tetamu pada bila-bila masa. Konsep ini amat selari dengan ajaran Islam yang amat mementingkan adab dengan tetamu. Tamadun Islam turut membawa kesan kepada ragam hias yang dibina masyarakat Melayu seperti rangkaian bentuk bumbung dalam bentuk limasan. Burung limasan melambangkan tingkat-tingkat perjalanan kaum sufi iaitu tarikat, hakikat dan makrifat. Lebar di bahagian bawah sebagai simbolik kepada ramai manusia, manakala menirus ke atas membawa maksud matlamat akhir iaitu menggapai keredaan Allah serta cerminnya bertingkat 3 atau 5. Reka bentuk sebegini dapat dilihat di Masjid Kampung Laut Kelantan. Seperti bentuk kubah masjid tidak hanya sekadar hiasan tetapi membawa simbolik langit yang memayungi kehidupan manusia. Seterusnya. Budaya perkahwinan. Budaya perkahwinan masyarakat Melayu yang disebut sebagai walimatul urus dan akad dilaksanakan mengikut syariat Islam. Akan tetapi, perhiasan diri yang dipakaikan kepada kedua-dua mempelai mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti sulaman, berbentuk kehidupan nyawa serta tidak menutup aurat kerana dikatakan pemakaian peralatan berkenaan dapat menghindari hasad dengki orang lain dalam majlis tersebut. Pengantin juga tidak dibenarkan mandi dari pagi hingga tamat majlis atas perlu mencapak selai pakaian dalam pengantin ke bumbung bagi mengelak hujan mengganggu majlis tersebut. Dengan kedatangan Islam, mengubah segala perkara yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengekalkan budaya dan adat yang seiring dengan Islam. Seterusnya, dengan kemasukan budaya barat, turut mempengaruhi dari sudut pakaian pengantin yang mendedahkan aurat dan berhias secara berlebihan adalah dilarang di sisi syariat. Majlis perkahwinan yang diadakan secara besar-besaran pula dengan hiasan pelamin serta bertemakan ala barat lebih cenderung membawa pembaziran sekiranya tidak dikawal. Manakala bagi persediaan pemakanan dalam majlis perkahwinan, menurut Islam mengambil berat dengan perkara ini yang menitik beratkan soal pemakanan yang halal lagi bersih, bermula dari cara penyediaan makanan halal, merangkumi jenis makanan serta kandungan nutrisi yang terkandung dalam makanan dan selari dengan syariat Islam serta tradisi masyarakat setempat. Seterusnya. Budaya kesihatan. Sebelum kedatangan Islam, amalan perubatan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Melayu mempunyai pencegahan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, bagi seorang kanak-kanak yang mengalami sakit di bahagian perut sehingga kelihatan perut tersebut menjadi buncit, dikatakan mengalami busung perut akibat bermain atau duduk di busuk semut yang besar di suatu sudut di kampung tersebut. Kaedah perubatan pada masa tersebut bercampur adukkan antara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan jampi serapah. Oleh ketara, amalan bertangkal dilaksanakan bagi mengubati pesakit. Dengan kedatangan Islam, menghapuskan amalan wafat yang berleluasa dalam masyarakat Melayu dengan membawa alternatif perubatan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kehadiran Islam di alam Melayu turut membawa budaya kesihatan berpandukan Al-Quran seperti pemakanan madu lebah. Selain itu, amalan berkatan juga diamalkan di Malaysia. Katan ialah membuang atau memotong sebahagian kulit di kemaluan bagi tujuan kebersihan dan memelihara kesihatan dan menundukkan nafsu. Bagi lelaki, amalan katan ialah memotong sedikit kulit zakar, manakala bagi wanita pula memotong sedikit kulit pada kelentik. Wanita dikatankan pada usia sekitar beberapa bulan sehingga setahun, manakala bagi lelaki pula dikatankan pada usia sekitar 10 hingga 12 tahun. Selain itu, amalan kesihatan lain seperti berbekam iaitu mengeluarkan darah kotor dari badan turut diamalkan masyarakat Malaysia. Dengan kehadiran pengaruh tamadun barat di Malaysia telah membawa perubahan dalam dunia perubatan. Dengan kewujudan kaedah perubatan dari barat, membawa perubahan yang baik dalam sejarah perubatan di Malaysia. Seperti contoh, kemudahan pengimbas X-ray, fisioterapi dan teknologi yang memudahkan dalam perubatan untuk merawat penyakit yang berbahaya pada masa kini. Seterusnya. Budaya pakaian. Pemakaian yang menutup aurat semakin berkembang dalam masyarakat Melayu. Semenjak era 1970-an lagi, pemakaian tudung tidak lagi menjadi janggal dalam kalangan penjawat awam dan swasta di negara ini. Malahan, golongan selebriti dan artis di Malaysia semakin ramai berhijrah ke arah menutup aurat dengan sempurna
dan mengenakan tudung serta busana muslimah. Pengaruh tamadun barat seperti pakaian berjulur mata dalam kalangan wanita hanyalah satu cara merepresentasikan kecantikan wanita, sedangkan Islam sangat menjaga kehormatan seorang wanita. Fashion pemakaian daripada artis turut menjadi trend sehingga tidak lagi menghiraukan soal kesopanan dan keagamaan. Kebanyakan gaya fashion kini lebih menonjolkan perbuatan badan, menunjukkan bentuk badan, pemakaian dan faktor ketidaksopanan yang terselah. Namun, kemasukan elemen budaya barat seperti pemakaian kot dan blazer yang menjadikan pemakaian rasmi serta baju T dibenarkan dalam Islam lagi tidak bertentangan dengan syariat seperti menampakkan tubuh badan ataupun jarang. Okay, seterusnya kita budaya hiburan. Kemasukan unsur tamadun Islam dalam budaya hiburan membawa banyak perubahan. Di antara unsur Islam yang masih dikekalkan dalam budaya Melayu ialah seperti zikir rebana, memang ada semenjak dahulu dan tiada rekaan baru setakat ini. Zikir rebana terbagi kepada dua, iaitu zikir maulud dan zikir berdah. Kitab Saraful Anam digunakan untuk berzanji dan berzikir. Terdapat banyak lagu dalam zikir rebana dan dimainkan oleh sebuah kumpulan yang mengandungi 5 hingga 7 orang. Gendang Pahang merupakan seni tradisi yang mendapat pengaruh Islam yang mendalam. Muzik ini dipercayai dibawa oleh Datuk Purba, Jelai dan penyebarannya dilakukan oleh 3 generasi. Gendang Pahang tidak terhad kepada golongan lelaki saja kerana wanita juga terlibat dalam kesenian ini. Budaya ini hanya mementingkan keseronokan atau kesenangan semata-mata. Budaya ini juga dikenali sebagai satu konsep moral yang menyamakan kebaikan dengan kesenangan. Budaya sastra. Budaya sastra Islam mendorong kepada penghayatan ilmu serta menerapkan unsur keimanan dan rohani terhadap unsur-unsur khurafat. Halayan fantasi dalam karya awam Melayu. Kehadiran tamadun barat juga membawa perubahan dengan proses adaptasi tulisan Arab dan ke dalam tulisan Jawi. Kehadiran barat ke alam Melayu di Malaysia membawa kepada pemansuhan sistem tulisan dan ejaan Jawi dan pengenalan sistem tulisan dan ejaan Rumi. Pengenalan dan penerapan falsafah serta pemikiran barat memutuskan kegiatan sastra daripada tradisi persuratan Melayu zaman Islam apabila orientalis barat membina benteng yang bersifat periodikal dengan memperkenalkan istilah moden dan baru guna merujuk kepada period kesusastraan Melayu selepas kehadiran mereka, iaitu barat. Seterusnya, pendidikan. Dinamika sosial yang dibuat oleh Inggeris juga mempengaruhi perubahan dalam sistem pendidikan. Sebelum kedatangan Inggeris ke Tanah Melayu, pendidikan di Tanah Melayu bersifat tidak formal, iaitu hanya terhad kepada pengajian Al-Quran dan keagamaan. Namun, selepas kedatangan Inggeris, terutamanya pada pertengahan abad ke-19, sistem pendidikan di Tanah Melayu telah banyak berlaku perubahan dan ia lebih bersifat perkauman atau vernakular kerana Inggeris tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dengan pendidikan guru dan ini membawa kepada perbezaan sukatan pelajaran antara kaum. Terdapat 4 jenis sekolah di Tanah Melayu iaitu sekolah Melayu, Cina, Tamil dan sekolah Inggeris. Penjelasan sistem pendidikan Tanah Melayu telah membantu mewujudkan perpaduan kaum. Hal ini jelas terbukti dengan pengajaran bahasa Melayu di semua sekolah selain penyeragaman kurikulum dan peperiksaan. Pendidikan bersepadu mula diwujudkan yang membawa maksud pendidikan yang menyepadukan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Terus pendidikan bersepadu pula. Konsep pendidikan bersepadu dalam strategi pengajaran dan pembelajaran adalah berteraskan 4 elemen iaitu kreativiti, refleksi, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesemua elemen ini merupakan satu tunjang yang membentuk kesepaduan ilmu dari sudut inovasi dan teknologi. Para pendidik perlu memfokuskan 4 elemen ini dalam membentuk teknologi dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.
Kesemua elemen ini juga menjadi tunjang yang utama dalam merangka teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan dan peradaban Islam. Okay. Itu saja. Okey, seterusnya objektif ketiga. Perbezaan ideologi dan fahaman agama. Kedatangan Islam sebagai agama yang syumul, lengkap dan sempurna telah menggugat agama-agama lain. Pengaruh Islam tersebar luas sehingga ke seluruh dunia Eropah. Banyak agama tidak dapat untuk menandingi agama Kristian, akan tetapi kedatangan Islam berjaya menghalang kekuasaan Eropah yang berpegang kepada agama Kristian. Agama Kristian telah berkembang pesat di Eropah, iaitu selepas Pope Paulus mencipta kiblat. Masyarakat Timur atau Barat Asia tidak bersetuju dengan tindakan beliau menjadikan Eropah sebagai pusat agama Kristian yang baru yang asalnya turun dari sebelah timur. Apabila berlakunya perang di antara orang Kristian dan orang Muslim Islam, maka ramai masyarakat Kristian dari sebelah timur seperti Syria, Mesir, Afrika Utara dan lain-lain jatuh ke tangan Islam dengan mudah. Next slide. Penyatuan orang Kristian. Ketika umat Islam mengalami kucak-kacir, masyarakat Kristian sibuk membentuk perpaduan di kalangan mereka. Ini kerana masyarakat Kristian di antara timur dan barat tidak bersatu. Peranan yang dimainkan oleh Pope yang berpengaruh telah berhasil di mana beliau mengeksploitasi agama di sebalik permainan politik. Idea perang salib dilahirkan sebagai satu matlamat bagi membebas skulptur dari kecengkaman orang Islam. Pope menyahut cabaran daripada Maharaja Byzantine yang menyeru raja-raja Eropah supaya menghantar angkatan salib ke timur bagi membantu Pope bagi menguasai gereja di Konstantinopel dan bersambung ke Rom. Politik yang dimasukkan oleh Kristian bagi mendirikan kerajaan di timur kelihatan pada perang salib pertama. Ini di mana mereka mempunyai semangat kebangsaan dan diakui berwibawa bagi menubuhkan negara yang berdaulat. Seterusnya, definisi kepercayaan agama. Di sini kepercayaan agama terbagi pada beberapa aspek, iaitu aspek pertama, ajaran Islam membawa perubahan terhadap cara pemikiran dan kepercayaan seseorang. Aspek kedua pula, kedatangan Islam telah membawa perubahan terhadap zaman terdahulu. Aspek ketiga, definisi kepercayaan dan agama pada masa dahulu amat berbeza kerana ajaran agama yang sebenar-benarnya pada masa kini. Aspek keempat pula meliputi beberapa aspek dalam kehidupan seperti bermula daripada ritual sehingga ke persekitaran seperti keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, kedatangan Islam membawa perubahan zaman. Kedatangan Islam telah membawa banyak perubahan zaman terdahulu. Peradaban Islam telah merubah cara pemikiran segelintir pihak terutama masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang mana masih khurafat dan tahyul untuk diikuti. Kedatangan Islam telah membawa sinar seiring dengan ilmu pengetahuan yang mana telah dikenali sebagai zaman ilmiah. Kedatangan Islam juga ini telah membuka satu jalan dan zaman yang baru di mana telah membawa kepada perubahan terhadap tamadun Melayu dari segi rupa serta jiwa. Seterusnya, paradoks pemahaman manusia barat. Pemahaman manusia di barat dapat menerangkan aspek terhadap terhasilnya manusia. Menurut aspek dan pemikiran barat, kepada pandangan itu ialah manusia adalah haiwan yang berfikir dengan menunjukkan dimensi rasional. Manusia adalah haiwan yang bersifat ramah yang menunjukkan naluri interaksi sosial. Pemahaman barat juga berfikir bahawa manusia adalah haiwan bereksistensi yang di mana manusia ditaktifkan berdasarkan kepada teori evolusi. Pada perspektif ajaran agama Kristian, manusia adalah jahat kerana diilhami oleh pandangan dosa warisan ataupun dikenali sebagai origin sin. Seterusnya, era moden melahirkan pemikiran yang bersifat human-centered yang bertentangan dengan God-centered. Kekurangan kuasa gereja terhadap peningkatan kuasa sains. Budaya zaman moden lebih terbentuk biasa atau tidak bercirikan agama. Persakitan antara Kristian dan pemikiran barat. Friedrich Nietzsche
berpendapat bahawa kepercayaan kepada Tuhan itu menunjukkan antara sikap yang lemah maupun segan dalam mengejar kebenaran yang sebenar. Bagi beliau, konspirasi kehidupan bertuhan terarah kepada kebekuan setelah mencapai ketenangan jiwa. Nilai-nilai yang diutamakan seperti kerendahan hati, belas kasihan, altruism, kesalihan dan rela menderita. Beranggapan manusia hanya mengharapkan ihsan Tuhan dan kurang mempercayai kepada kemampuan diri sendiri. Seterusnya. Kejadian manusia menurut teori evolusi. Teori evolusi adalah hipotesis yang telah mereka guna pakai iaitu di kalangan ahli antropologi barat tentang kewujudan manusia. Mereka menggunakan beberapa istilah untuk menerangkan proses kejadian manusia dari mawas iaitu Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus dan Homo sapien. Teori ini akhirnya dibuktikan tidak benar oleh pengkaji-pengkaji barat sendiri kerana kegagalan mereka untuk mengemukakan bukti secara saintifik. Seterusnya. Kesimpulannya, jelaslah bahawa adab sesebuah masyarakat harus dibentuk sejak usia kini, maupun dari rumah atau berada di tempat orang. Sekiranya akhlak dan tingkah laku yang boleh dicontohi tidak terbentuk sejak kecil, maka nescaya tingkah laku seseorang akan menjadi sangat buruk ketika mereka dewasa. Pengetahuan tentang tingkah laku yang baik adalah sangat penting kerana kekurangan pengetahuan dan merosakkan watak sesebuah masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, pencerahan terhadap terma dan konsepsi barat terhadap moral dan keperadaban dan pelaksanaan ketamadunan Islam mempunyai ciri-ciri dan kehebatan tersendiri. Dan kedua tamadun tersebut telah mencapai kegemilangan pada masa dahulu. Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh kepercayaan dan agama. Akibatnya, nilai-nilai tradisi dan agama Islam yang mewarnai pendidikan, politik, perundangan dalam masyarakat Melayu semakin terhakis dan terpisah. Walaupun penjajahan Inggeris sedikit sebanyak telah menjejaskan pendidikan ketamadunan Islam dan membantutkan perkembangannya dalam pelbagai aspek, namun dari aspek kepercayaan dan pegangan akidah orang-orang Melayu tidak terjejas dan tetap dipertahankan. Akidah Islam yang sudah tertanam dalam diri akan sebati dengan jiwa orang Melayu sejak sekian lama telah membangkitkan kesedaran dan semangat di kalangan mereka untuk berjuang menentang penjajahan barat ini. Sehinggalah membawa kepada kemerdekaan tanah air pada tahun 1957, di mana di dalam agama masing-masing yang membawa kepada kekuatan dan pembinaan tamadun. Perkongsian ini dapat merealisasikan bahawa budaya barat dan peradaban terhadap terma konseptual barat tentang moralisme ianya bertukar mengikut peradaban dan jauh jika dibandingkan dengan ketamadunan Islam yang berkonsepkan jihad iaitu mentaati Allah. Dan agama Islam juga tidak boleh dibandingkan kerana agama tersebut adalah agama tulus dan benar dalam membimbing aspek keharmonian terhadap perpaduan serta ketamadunan sesuatu kaum, meskipun kemasyarakatan dalam menitik beratkan terhadap aspek keilmuan, moral dan nilai-nilai murni di dalam seni bina ketamadunan milik Islam. Seterusnya. Akhir sekali, perkembangan konsep nilai di barat dari sejarah yang telah dipapak di atas menunjukkan betapa barat tidak pernah akan berhenti dalam merumuskan nilai-nilai yang dianggap baik bagi kehidupan masyarakatnya. Sejarah memperlihatkan perubahan nilai barat secara radikal dimulai dari penerimaan pada etika moral gereja sampai akhirnya berhujung kepada penghapusan unsur-unsur metafizik dalam etika moralnya. Oleh yang demikian, konsep nilai dan moral di barat akan terus berevolusi, berkembang sesuai dengan konsepsi masyarakat barat terhadap hakikat manusia, agama, ilmu dan kehidupan itu sendiri pada masa akan datang. Baiklah, sebelum mengakhiri pembentangan ini, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Syazrul Fikri bin Zamri, bernombor pelajar 2020 844 176. Nombor pelajar 231258. Nama saya ialah Muhammad Hilmi bin Roslan. Nombor pelajar 2020 813 042. Nama saya Irsyad Syami bin Noasini. Nombor pelajar 2020 86 2112. Nama saya Muhammad Syafiq. Nombor pelajar 2020 97 582. Nama saya Muhammad Haziq bin Zahaba. Nombor ID 2020875384. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.